yang disebut oleh saudara Isyam Jalil ni bukan sesuatu yang rahsia. Kerana benda ni sedang berlaku. Dan kalau UMNO kekal dengan pendirian mereka bersama DAP, tidak mengambil langkah untuk keluar dan juga kembali kepada dasar perjuangan mereka, maka Pahang akan jatuh pada PRU yang ke-16 insya-Allah. Pahang akan jatuh pada PRU yang ke-16. Tak lama dah, 4 tahun je lagi Pahang akan jatuh kepada Kerajaan Perikatan Nasional. 3 kali ulang ni. 3 kali ulang nak sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam konti Muhbarak, yang mana hari ini kita dapat jemputan khas, tetamu khas yang saya kira antara figura ataupun pemimpin PAS yang sedang menimpa nama di dalam negeri Pahang, insya-Allah. Apa khabar Ustaz? Ustaz Airi Roshairi Ruslan. Nama tu sangat rare. Dia bukan sebutan tapi ejaan pun rare. Alhamdulillah, kita amat bertuah pada hari ini. InsyaAllah sebelum kita pergi lebih lanjut dalam kita mengulas isu-isu semasa, baik di peringkat negara maupun negeri Pahang, mungkin kita bagi ruang pada Ustaz untuk memperkenalkan diri lah dulu. InsyaAllah. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Azlan yang ditaklifkan sebagai Ketua Penerangan Pemuda PAS Negeri Pahang. Nama saya ni Airi Roshairi Ruslan, nama yang memang rare. Kalau kecil orang panggil aeroplane, orang panggil aero, orang panggil Rus, macam-macam panggilan. Oh, banyak nama samaran. Wah, maknanya tak jadi isu lah ya. Tak jadi isu. Yang Ustaz Azhari tu apa nama lain, panggil lain, tak jadi isu lah. Sebab nama yang sukar untuk disebut. Panjanglah ceritanya. Kita tak cerita kat Muhbarak kat sini lah. Cerita tempat lain. Setakat ni ditaklifkan juga sebagai Ketua Penerangan PAS Pahang untuk sesi 2023-2025. Sebelum ni memegang jawatan Ketua Pemuda PAS Negeri Pahang selama 2 tahun. Dan datang ke studio pada hari ini untuk membincangkan ataupun muhbarak lah tentang beberapa isu yang berlegar di sekitar negara kita dan khususnya di negeri kita, insya-Allah. Umur 41 tahun. Muda lagi 41. Ada seorang isteri, 6 orang anak. Yang paling besar baru 11 tahun, insya-Allah. Yang paling kecil 3 tahun, insya-Allah. 3 tahun. Sekadar tu. Baik. Ustaz juga merupakan pengerusi kalau saya tak silap. Ya. Pengerusi kepada Institut Tahfiz Turas Al-Banna. Sekolah rendah pun ada saya. Dia konsepnya sekarang dia adalah pendidikan yang bersambung bermula daripada umur 11 sehingga umur 18 atau 20 tahun. Dia tidak lagi diistilahkan dengan sekolah rendah dan sekolah menengah. Istilahnya satu konsep pendidikan yang memberikan pendidikan alternatif bermula daripada umur 11 sehingga umur 20. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ni beberapa kali dah terfikir kalau tengok pada kelulusan Ustaz ni, maknanya tak ada pun ambil dalam bidang aliran agama ni. Lepas tu ialah itu semua perancangan Allah belaka kan. Yeah. Lepas tu dah lah masuk dalam bidang pendidikan, jadi Ustaz. Macam mana boleh terfikir tu Ustaz, daripada pendidikan arus perdana ni masuk dalam aliran agama, boleh terfikir nak buat sekolah. Macam mana boleh terjerumus dalam bidang ni? Dalam bidang pendidikan agama. Dalam bidang pendidikan agama ni. Baik, ceritanya panjang. Tapi boleh diringkaskan macam ni. Pengalaman sendiri, pengalaman orang kita tak tahu. Betul. Pengalaman saya sendiri ketika sebenarnya saya ni sekolah agama, sekolah menengah agama Al-Wusta. Okey. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kemudian buat keputusan untuk keluar daripada bidang agama. Kita pun masuklah universiti dengan mengambil jurusan pengurusan teknologi pada tahun pada tahun 2000. Kemudian menamatkan pengajian pada tahun 2003, extend setahun kerana kemalangan. Lepas tu
waktu tu recession. Okay, Ekonomi Malaysia teruk, orang tak ada kerja. Jadi bila kita minta kerja ni, tak ada rezeki. Dah setahun lebih duduk Kuala Lumpur, kerja macam-macam. Akhirnya buat keputusan tak apalah, balik kampung lah. Mungkin rezeki ada kat sana. Di kampung tu mulalah pengajian secara tidak sengaja. Pengajian agama asalnya dengan seorang tok guru di sana yang memang buat kelas setiap pagi bermula daripada selepas subuh sampailah pukul 11 pagi. Ada 7-8 kitab yang dikhatamkan dalam tempoh sehari. Jadi daripada pertemuan tak sengaja tu teruslah menuntut ilmu sampailah tahun 2013. Lebih kurang 10 tahun menamatkan pelbagai kitab. Dan ketika tu barulah bila kita mendalami kitab kuning ni, barulah kita tengok rupa-rupanya Islam ni ada intipati yang tidak side, yang tidak disentuh di mana-mana pendidikan agama arus perdana. Jadi ringkasnya kalau kita boleh kata, pendidikan kitab turas ni dia memanusiakan manusia. Satu konsep yang membentuk manusia tu jadi manusia yang diinginkan. Jadi hamba Allah, memajukan negara, mempunyai perasaan, mempunyai orang panggil empati, kemudian dia bermatlamatkan akhirat. Semua perkara yang diinginkan oleh Islam tu dia terkumpul dalam kitab turas. Jadi setelah saya tu mengaji dalam tempoh tu, muncul satu azam yang kuat untuk berkongsi matlamat yang sama dengan orang lain. Lalu kaedah yang paling mudahnya adalah kita buka satu institut pendidikan yang membawakan konsep yang sama. Yang ni konsep yang memang asas di dalam Islam tu, mendidik seseorang tu jadi hamba, kemudian menjadikan kehidupan tu sebagai ibadah, kemudian menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Sangat simple, sangat sederhana sebenarnya konsepnya. Tapi oleh kerana kita punya dasar pendidikan negara tu dia tidak mencakupi bidang tersebut, jadi ada keperluan yang sangat penting untuk rakyat seperti kita memenuhi kelompangan tersebut dengan menawarkan pendidikan-pendidikan sebegini. Dalam keadaan tak sedar, dah 2015, dah 8 tahun saya bergelumat dengan pendidikan yang berteraskan kepada Islam. Begitulah keadaannya. So maknanya di sekolah yang Ustaz bina ni, maknanya dia tidak mengkesampingkan juga pendidikan arus perdana, saya kira. Dia pendidikan arus perdana dia tak boleh dikesampingkan. Manusia tu hidup atas muka dunia, lalu dia perlu menguasai ilmu dunia tu. Cuma kita perlu meletakkan prioriti dalam ilmu, dalam segala ilmu tu dia ada prioriti. Yang pertama, prioritinya adalah ilmu kepada Allah. Yang kedua, ilmu untuk menjadikan dunia sebagai ibadah. Yang ketiga, untuk menjadikan manusia tu baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Selepas daripada tu, maka kerana hidup tu di atas muka dunia, kita tak boleh menolak ilmu-ilmu yang lain. Sebab tu ilmu-ilmu yang lain tu disebut sebagai fardu kifayah. Satu kefarduan. Fardu kifayah. Ya, yang perlu juga kita kuasai. Tapi kita segregate lah, kita susun supaya kita ambil yang utama. Ya, betul-betul. Saya tertarik dengan ulasan yang Ustaz lontarkan tadi mengenai isu pendidikan. So, saya nak tarik sikit sebelum kita pergi pada isu semasa. Politik PAS hari ni. Kan? Daripada dulu hingga ke sekarang, macam-macam orang kata. PAS ni tunggang agama lah. Kan? Sekejap cakap macam ni, sekejap cakap macam ni. Kan? Realitinya, apa yang PAS bawa ni mungkin Ustaz boleh sharing pada kita semua. Baik, sebenarnya PAS mempunyai konsep politik yang sangat berbeza, dan konsep politik yang berbeza ni sebenarnya kerana dasar kita berbeza. Kalau kita sebagai mukmin, kita tidak lari daripada konsep asal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada aku. Jadi memang mukmin memahami satu perkara, kehidupan dunia sebagai bentuk kehambaan kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah tu dia ada cara yang khusus. Kita tak boleh menghambakan diri dengan cara yang kita fikir-fikir, oh inilah kot cara menghambakan diri. Dah ada manualnya. Manualnya tu Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kemudian apa-apa yang
dilontarkan oleh ulama berdasarkan kepada keilmuan mereka di dalam Al-Quran dan Hadis, berbanding dengan sistem politik yang dibawa daripada, yang tercipta daripada idealisme yang disebut sebagai nasionalisme, disebut sebagai sosialisme, apa lagi disebut sebagai sekularisme, yang menjadi asas kepada parti-parti politik. Asas kita adalah nak membawa manusia kepada Allah. Lalu kita menggunakan semua kaedah dan semua ruang dan semua cara untuk membawa manusia itu kepada Allah, termasuklah kita menginginkan kuasa politik kerana kita nak membawa manusia kepada Allah. Kuasa politik adalah kuasa untuk menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu, melaksanakan sesuatu. Bagi mereka yang tidak ada view akhirat, maka kuasa politik merupakan matlamat mereka. Tetapi bagi Islam, kuasa politik bukan matlamat. Kuasa politik merupakan batu loncatan untuk membawa manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsistennya itulah matlamat PAS. Cuma di dalam mencapai matlamat tersebut, dunia ni dia sentiasa berubah. Ada ketikanya Islam ni dalam keadaan berkuasa, ada ketikanya Islam dalam keadaan lemah, ada ketikanya Islam dalam keadaan diperangi. Zaman ni Islam dalam keadaan yang sangat rapuh kerana dasar-dasar Islam tu telah ditinggalkan oleh kebanyakan umat Islam. Lalu Islam perlu tetap melaksanakan kerja untuk mencapai matlamat yang sama, yang ni nak bawa manusia kepada Allah. Cuma kerana kita berhadapan dengan situasi yang sangat rencam, orang kata. Ada orang Islam yang tak faham Islam, ada orang Islam yang lebih cenderung kepada liberalisme, ada orang Islam yang mendapat gambaran Islam yang sangat jumud, yang sangat kecil. Mereka merasakan apa yang mereka buat telah pun menggambarkan keislaman mereka. Walhal Islam ni ada banyak lagi kerja dia. Jadi dalam menghadapi masyarakat yang begini, ulama khususnya di Malaysia mengambil jalan nak menuju kepada matlamat yang sama, tetapi menggunakan cara muwajahah silmiyah, yakni menunjukkan kepada rakyat betapa Islam tu sempurna, mampu memandu manusia ke arah kebahagiaan dunia, mampu melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya, dan mampu juga menunjukkan jalan kebahagiaan kepada manusia di hari akhirat. Dalam membawa politik muwajahah silmiyah itulah, kadang-kadang dalam keadaan Islam kuat, kita cuba menunjukkan kemampuan Islam dalam pemerintahan. Ketika Islam tu lemah, kita akan mencari rakan-rakan yang pada sebahagian sisinya, walaupun bukan semua sisi, sebahagian sisinya mempunyai persamaan dengan apa yang ingin dibawa oleh Islam. Lalu kita melakukan perhubungan, berkawan sama-sama untuk mendapatkan matlamat yang sama itulah, dalam sisi-sisi yang sama. Untuk perkara perbezaan, PAS sentiasa mencari ruang kerana dalam perbezaan. Sebab kawan saya kata begini, dunia ni setiap rumah ada dua pintu. Dalam setiap perselisihan pasti ada persamaan di dalamnya. Jadi kita besarkan titik persamaan supaya kita boleh mengukuhkan kekuatan. Dalam masa yang sama kita kecilkan perbezaan. Kerana sebenarnya bila dilihat, ada je parti-parti politik yang masih menginginkan kebahagiaan dunia, keadilan dan sebagainya. Jadi pada sudut tersebut, kita boleh bersama-sama, tujuannya untuk menambah kekuatan. Tetapi matlamatnya tetap sama, nak bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu apa kita lihat, itulah yang sebelum ni bermacam-macam kaedah lah kan, yang ada dibuat, tahalluf, ta'awun, semua itu merupakan satu kaedah yang digunakan berlandaskan apa yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. So bermaksud kenapa PAS meletakkan Islam tu nombor satu dalam susur galur politik ni sebagai pemandu kepada parti. Betul. Betul Ustaz setuju dengan saya? Betul. Maknanya apa-apa Islam nombor satu. Ya. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua ni istiqamah dalam perjuangan yang Allah aturkan kita, tempatkan kita ni, insya-Allah. Baik Ustaz. Berbalik pada apa yang kita cakap tadi, yang
Islam ni diletakkan nombor satu dalam konsep siasah yang PAS bawa. Dan kita tengok hari ni, pasca PRU yang ke-15 ni, saya nampak benda tu semakin ketara. PRU 14 hari tu tak nampak sangat, tapi ada. Dan sebelum-sebelum ni, apabila kita melihat kuasa Melayu itu masih lagi berada menerajui tanpa pemerintahan, kita tak nampak sangat. Ada tapi tak nampak sangat. Pasca PRU yang ke-15 ni kita nampak dengan jelas. Sebagai contoh yang sangat berlaku, yang sangat terkini yang berlaku. Kalau saya tengok dalam keratan berita harian bertarikh 28 Disember, maknanya 2 hari yang lepas kalau tak silap. Lantik pakar bukan Islam bantu jawatan kuasa kaji kompetensi DUN Gubal Undang-Undang Syariah. Jelas ini, Syariah. Ngeh Kuham, ahli parlimen berwas daripada DAP. Kita lihat pasca PRU 15 ni, banyak ataupun dah semakin berani, khususnya daripada ahli-ahli parlimen bukan Islam daripada DAP. Saya tak cakap semua, tapi saya merujuk kepada DAP yang cuba mengusik hak-hak ataupun perihal-perihal yang berlaku ataupun perihal-perihal yang sepatutnya ini diurus takbir oleh umat Islam khususnya. Ustaz, respon sikit Ustaz. Baik, mungkin kita kena tengok big picture dulu tentang sebenarnya kekuasaan tu dia terletak di mana. Sebab kalau kita tengok kerajaan negeri Pahang baru-baru ni di dalam roadshow ni menyatakan tentang, berulang-ulang kali menyatakan tentang sebenarnya kita menjaga Islam dengan memberi peruntukan kepada sekolah agama, membina masjid, mempeluangkan masjid, apa lagi, perkara-perkara yang sebegitu, menggalakkan pengajian agama. Dan dengan hujah begitu mereka menyatakan bahawasanya kita sedang menjaga Islam. Tetapi kita sebenarnya mungkin terlepas satu poin yang lebih besar, iaitu kekuasaan itu berada di pentas politik. Saya bagi contoh sebelum kita masuk pada isu ni. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Palestin, kita tengok rakyat di Jerman sebenarnya buat piket dah lama dah. Betul. Sebulan. Tetapi kita perhatikan kuasa politik Jerman bersama dengan Israel. Kita tengok Amerika Syarikat, rakyat Amerika pun melakukan solidariti di bermacam-macam tempat dalam tempoh yang lama, sampai berkampung, pasang kemah dan sebagainya. Tapi kita tengok kerajaan Amerika masih dengan mudahnya memberikan bantuan kepada Israel. Betul. Begitu juga yang berlaku di Itali, begitu juga yang berlaku di Perancis, begitu juga yang berlaku di Britain. Walaupun rakyat tidak bersetuju, tetapi kerana kuasa pemerintahan itu dipegang oleh mereka yang mempunyai kecenderungan yang sama untuk membantu Israel, maka mereka tetap mampu membantu. Ini nama dia kuasa. Jadi begitu juga sebenarnya, begitulah kalaulah Islam tu dikatakan berkuasa, artinya Islam tu perlu menguasai politik pemerintahan baru dikatakan berkuasa. Kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Ngeh Kuham ni, kenyataan yang dikeluarkan oleh dia dalam keadaan dia mempunyai sebahagian daripada kekuasaan pemerintahan, walaupun bukan keseluruhan, tapi timbul satu persoalan, kenapa dia berani menyatakan perkara tersebut? Kerana pada pandangan dia, mereka telah menguasai sebahagian daripada parlimen, kuasa politik. Apabila mereka ada kuasa, maka apa juga yang dilontarkan, dia akan memberi kesan. Dan walaupun kalau kita sebagai rakyat biasa ni menyatakan pendirian yang berbeza, menentang dan sebagainya, tapi kita melakukan tanpa kuasa. Bila kita buat tanpa kuasa, kesan dia sangat minima dan sangat sedikit berbanding dengan apa yang diucapkan. Betul. Kemudian dalam tempoh daripada tahun 2018 sehinggalah sekarang ni dah 2023. Penghujung 2023. Dah nak masuk 2023. Betul. 2 hari lagi dah masuk tahun baru. Kalau kita tengok konsisten, DAP ni dibuat satu perkara. Konsistensinya adalah mereka ni, kalau tengok 2018, mereka agak gopoh di dalam menyentuh isu-isu sensitiviti umat Islam, keistimewaan orang Melayu, raja-raja, kemudian tabung haji yang disentuh pada ketika tu, menyebabkan tantangan tu dia mencetuskan satu keadaan tegang
yang sehingga akhirnya selepas 22 bulan mereka jatuh. Tapi corak serangan mereka selepas daripada itu berubah apabila mereka menggunakan kaedah melontar. Termasuk inilah, kalau sebelum ni kita tengok Lim Kit Siang melontarkan tentang bolehnya orang bukan Melayu menjadi pemimpin, jadi Perdana Menteri, lepas tu dia diam. Lepas tu sebelum tu Howard Lee, YB Ipoh Timur melontarkan tentang tafsiran Quran asli, lepas tu dia diam. Sebenarnya konsep ni adalah konsep melontar, diam. Lontar, diam, lontar, diam. Dia akan mewujudkan satu suasana. Mula-mula bila lontar, kita akan marah. Respon. Kita akan respon dengan cepat. Tapi bila benda tu dah berlaku 10 kali, 20 kali, 30 kali, respon semakin kurang, semakin reda dan ia diterima sebagai satu normalisasi. Yang ni yang saya lakukan. Maknanya adakah ini modus operandi daripada DAP? Sebenarnya dia bukan modus operandi daripada DAP, sebenarnya dia adalah modus operandi normalisasi yang digunakan oleh kebanyakan organisasi besar dunia. Modus operandi, cara mereka adalah membiasakan suatu perkara tu di dalam publik supaya akhirnya perkara itu diterima. Sifat manusia ni lama kelamaan mereka akan jadi letih untuk menentang, lalu mereka akan menerima. Ada satu konsep dalam psikologi disebut sebagai fit into the society. Kalau kita terlalu beza dengan masyarakat, kita jadi tak selesa. Akhirnya kita pun berada bersama-sama masyarakat. Kalau mereka berjaya menguasai persepsi masyarakat, maka orang yang di luar daripada persepsinya awalnya akan menentang, tapi lama kelamaan mereka merasakan penat. Lalu mereka bersama dengan society yang banyak. Ini adalah satu perkara yang sangat disebut sebagai ghuzwatul fikri, serangan pemikiran sangat bahaya pada masa ini. Jadi, tapi alhamdulillah saya sendiri sangat bersama dengan sahabat-sahabat, termasuk bersama untuk Azlan sekali di negeri Pahang, dan sahabat-sahabat kami yang berada di PAS Pusat menyedari perkara ni. Dan penguasaan mereka dan lontaran mereka yang bersifat provokatif, lama, lontar dan diam ni, kita sambut dan kita hangatkan isu ni kerana kita tak mahu dia jadi, lama-lama nanti dia jadi diam. Dan kalau kita tengok apa yang dilontarkan ni sesuatu yang sangat bisa lah di kalangan orang Melayu. Kita tengok kenyataan daripada Selangor Royal Office 16 jam yang lepas. Ini saya petik dalam Facebook. Apabila kenyataan di YMM Sultan Negeri Sultan Selangor menyatakan, ringkasnya menyatakan tentang perlunya orang bukan Islam tidak mencampuri urusan umat Islam, termasuk dalam menggubal, termasuk dalam melaksanakan dan sebagainya, kerana ia adalah urusan umat Islam. Jadi kenyataan baginda ni, kenyataan beliau ni, baginda ni adalah satu kenyataan yang kita kira memberikan nafas baru kepada umat Islam yang sedang lemas dengan lontaran-lontaran begini. Jadi apabila Sultan Selangor mengambil bahagian untuk memberi pesan, mungkin juga amaran yang lembut saya kira, supaya orang bukan Islam berhati-hati dalam menyentuh sensitiviti umat Islam. Jadi saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur sehingga Sultan-Sultan pun mengambil bahagian dalam mempertahankan isu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma saya memetik satu petikan dalam berita harian ni yang mungkin ini yang dilontarkan oleh ahli Parlimen Beruas lah dengan Kuham. Dia kata dengan mengharmonikan undang-undang syariah dengan perlembagaan adalah penting pandangan orang bukan Islam diambil kira supaya hak dan perlindungan yang diberikan oleh perlembagaan kepada orang bukan Islam serta asas negara kita tidak terjejas. Saya kira mungkin yang berhormat Ngeh Kuham ni tidak memahami Federal Constitution dan juga undang-undang syariah. Ustaz, mungkin boleh komen sikit. Dia salah satu perkara yang kita sedang hadapi setelah kita dah merdeka selama 57, sekarang ni dah 2023, dah lebih kurang 70 tahun. Hampir 70 tahun. 66 tahun. Kita terpaksa mengakui satu perkara, yakni ketika 66 tahun kita berada dalam situasi bersama dengan orang Islam dan bukan Islam, usaha untuk memberikan kefahaman Islam kepada orang bukan Islam tu sangat minima kita lakukan. Sehingga setelah 60 tahun kita gagal untuk memberikan kefahaman. Bukan kita anjak mereka masuk Islam, kita gagal berikan mereka kefahaman tentang Islam tu apa.
sebenarnya tiap-tiap orang yang kenal Islam, mereka akan pilih Islam. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala kata, ayat kepada Nabi SAW InsyaAllah. sebagai peringatan kepada baginda, Allah Ta'ala kata la ikraha fid din, ayat yang pendek selepas daripada ayat kursi tu kan. Kemudian dia ada sebut la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ni mempunyai fadilat, mempunyai rahsia yang amat besar. Kalau kita bawa kebenaran, kemudian kebenaran kita tidak diterima, walhal kebenaran kita tu penting untuk diterima, sudah pasti kita rasa marah. Mereka ni tak faham ke aku buat benda kebenaran. Tapi Allah Ta'ala tak benarkan Nabi marah. Persoalannya kenapa Nabi tak boleh marah dalam keadaan dia bawa kebenaran? Rupanya bila dilihat tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW ni, yang Islam tu sebenarnya dia adalah satu kebenaran yang apabila akal yang waras, hati yang suci mendengarnya, mereka akan terima. Sebab itulah kerja kita bukan untuk menyerang, tapi kerja kita mendengar. Dengan penerangan tersebut, mana-mana mereka yang mempunyai akal yang waras dan hati yang memang nak akan kedamaian dan keamanan, mereka akan terima Islam. Sebab tu Allah Ta'ala kata, la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Islam tidak perlu dibawa secara paksaan. Tetapi apabila Islam itu ditentang, ia ada sebab. Sejarah membuktikan. Kalau tengok zaman Nabi Musa AS, yang tentang Fir'aun kerana khawatir hilang kekuasaan. Yang menentangnya Haman kerana khawatir hilang kekuasaan juga. Yang menentangnya Namrud juga khawatir hilang kekuasaan. Yang menentang adalah mereka yang mempunyai kepentingan duniawi dalam keadaan mereka telah mengambil kepentingan orang lain. Bila Islam datang, Islam akan menyelesaikan perkara pengkhianatan ni. Lalu inilah maksudnya kalau kita lakukan kerja untuk menerangkan tentang Islam kepada orang not yet Muslim sekarang ni kan. Not yet Muslim sekarang ni, sebenarnya suasana politik pada hari ini dan suasana ketegangan kaum pada hari ini dia tidak akan berlaku sehingga setegang ni. Jadi apabila kita lihat kenyataan ni, satu perkara tu memang kita kena ambil kira dan kita kena ambil kita kena buat pembetulan yang bersifat segeralah saya kira, untuk ada satu task force yang bertemu, berdialog dengan mereka, menjelaskan tentang keindahan dan kesempurnaan Islam. Selebih daripada tu, bila kita berhadapan dengan situasi yang sebegini, kita kena ada satu stand. Stand kita adalah tetap dengan asas Islam yang tidak boleh berubah. Kita perlukan kepada mempertahankan kita punya asas Islam kita bersesuaian dengan undang-undang dan perlembagaan. Dan perkara tentang perlembagaan seperti yang Tuan Azlan sebut tadi, apabila dia mencampuri urusan untuk synchronize, untuk disebut sebagai apa? Menggabung jalin apa perlembagaan yang sedia ada tu dengan undang-undang syariah. Dengan undang-undang syariah. Sebenarnya perkara itu dah berlaku ketika Malaysia merdeka lagi. Ya. Kontrak sosial. Kontrak sosial itu berlaku. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, undang-undang yang berkaitan dengan orang Islam hanya akan tertuju dan akan diaplikasi kepada orang Islam, tidak kepada orang bukan Islam. Dan perkara itu telah banyak kali disebutkan oleh pimpinan-pimpinan kita. Cuma mungkin kita punya penjelasan tidak mendapat liputan yang meluas sehingga mereka tidak dapat kebenaran tersebut. Saya kira ahli-ahli politik ni, mereka perlu mendalami asas-asas begini supaya mereka tak menontakkan sesuatu yang di luar daripada kefahaman mereka. Sama macam YB Ipoh Timur, apabila dengan mudah mereka menyentuh sensitiviti umat Islam. Betul. Sama dengan Ngeh Kuham, dengan mudah menyentuh sensitiviti umat Islam. Bila mereka melontarkan cadangan selepas mereka menyentuh sensitiviti tersebut, mereka tak perasan pun sebenarnya cadangan itu telah pun berlaku, telah pun diambil kira, telah pun dilaksanakan. Jadi ilmu pada ahli politik diperlukan. Adakah apa yang dibuat itu sebenarnya cuba, saya kira saya kontekkan cuba, menunjukkan mereka ini cuba menjaga status quo sokongan daripada bukan Islam. Kenapa saya cakap begini? Saya melihat contoh di negeri Kelantan. Bagaimana orang bukan Islam itu boleh menghormati kerajaan negeri yang dipimpin oleh PAS. Saya kira dah lebih daripada tahun 1990 dah dapat mula-mula dapat
sehingga sekarang. So kita lihat di sana bagaimana kita boleh katakan patung Buddha yang terbesar di Asia Tenggara kalau tak silap boleh berada di sana tanpa ada satu orang cakap responsif daripada orang Islam kat sana. Semua boleh hidup secara aman dan harmoni di negeri Kelantan. Kalau begitu mungkin sebab tadi kita kata atas kata mungkin dia nak menjaga status quo dan dia sedang cuba menjaga sokongan daripada kaum dia sendiri. Ini adalah satu perkara yang salah. Kerana untuk mendapatkan sokongan kaum sendiri dengan cara mencetuskan provokasi, sebenarnya dia mewujudkan dua perkara. Satu, dapat sokongan. Satu, yang kedua, dapat menegangkan. Dia berjaya menegangkan isu di antara kaum. Jadi dia dapat sokongan tapi menegangkan hubungan. Sebenarnya kita nak ke mana dengan menegangkan hubungan ni antara kaum? Kita nak ke mana? Kita tetap akan duduk, kita tetap akan berada di Malaysia, kita akan tetap bersama-sama dengan kaum yang berbeza agama, kaum yang berbeza budaya. Kita telah pun merasai keamanan dalam tempoh 60 tahun, 50 tahun. Tapi kalau kita memilih cara tu nak dapatkan sokongan, sebenarnya kita memilih untuk memecah belahkan masyarakat. Dia sebut memecah belahkan masyarakat. Pilihan tu adalah tidak tepat. Kalau kita boleh bayangkan kenapa lagi dibuat perkara ni. Yang pertama mungkin nak dapatkan status quo. Yang kedua mungkin juga dia nak memperlihatkan kekuasaan mereka yang telah menguasai sebahagian daripada parlimen. Dan yang ketiga yang paling saya risau adalah ada satu tulisan yang mungkin akan saya rilis pada hari ini atau esok tentang test market. Ini saya kata Rozwatul Fikri ni. Dia sedang berulang-ulang daripada tahun 2018, sentuh sensitif umat Islam, sentuh, tarik balik. Lama-lama isu tu sejuk, lalu dia akan dinormalisasikan satu hari nanti. Yang ni yang saya paling risau. Okey, baik. So bermaksud kuasa politik itu sangat penting. Sangat penting. Untuk kita bukannya kita nak mengawal mereka, tapi untuk mengimbangi. Betul. Supaya mereka faham hak mereka dan kita faham hak kita yang merupakan bangsa kaum majoriti di negara Malaysia ni, saya kira. Betul. Itu sebenarnya saya kira dah tertulis dalam proses untuk menuntut kemerdekaan dalam kontrak sosial. Betul. Mungkin mata pelajaran sejarah itu mungkin perlu dikaji balik. Untuk masa sekarang lah, saya kira Kementerian Pendidikan mungkin kena tengok benda tu. Baik. Okey, saya cuba menarik skop yang lebih kecil dalam konteks negeri Pahang. Sebabnya Ustaz sebagai Ketua Penerangan PAS Negeri Pahang dan mantan Ketua Pemuda, dan saya kira Pahang ini sejarah politiknya saya kira sangat cantik. Kerana apa? Saya tidak mengambil daripada sisi politik daripada pilihan raya mula-mula. Saya melihat pada pilihan raya yang ke-10 kalau tak silap, tahun 1999. Pada waktu itu gelombang Melayu, saya kira. Reformasi pada waktu itu. Maknanya di negeri Pahang ni, saya kira pada waktu itu adalah keputusan yang agak besar dimenangi oleh PAS dengan dapat 6 kursi. Pada waktu itu. Kemudian berlaku sedikit gelombang biru pada waktu itu, 2004 yang dibawa oleh mantan PM kita Pak Lah, yang cuba menengahkan konsep Islam Hadari. Islam Hadari. Waktu tu di Pahang habis. Tak ada satu kursi. Lingkup kita. Tak ada satu kursi pun PAS di negeri Pahang. Kemudian PRU yang berikutnya ada 2 kursi. Dan 2008 2 kursi, naik 3 kursi. Dalam tempoh 3 kursi tu lari pula 1 kursi, tinggal 2 kursi pada tu. Kemudian naik ke 8 kursi. Dan hari 2018. Naik pada hari ini 2022 pasca PRU yang ke-15, kita tengok inilah keputusan dan sejarah yang terbesar buat pembangkang. Saya kira 17 kerusi yang meliputi 15 kerusi daripada PAS. Betul. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit sejarah politik khususnya PAS ni di negeri Pahang sikit sebelum kita masuk lebih dalam sikit. Macam tu. Baik, kalau kita tengok bukan saja Pahang, bahkan negara di pantai timur, Kelantan, Terengganu, Kedah, politiknya hampir sama.
kalau kita tengok sejarah politik empat negeri ni, dia sangat terkesan dengan bermula, saya kira yang kuatnya adalah pada tahun yang paling kuat bermula pada tahun 2012 apabila PAS terpisah daripada Pakatan Rakyat. Kerana ketika tu gelombang Melayu Islam tu dia tercipta dan dia tidak berhenti sehingga sekarang. Apabila ramai orang tanya kenapa sekarang tak boleh bersama dengan DAP, kenapa dulu boleh bersama dengan DAP. Pada 2010 kita Pakatan Rakyat tu lebih kurang 2000 selepas daripada pasca PRU 2008 kan? 2008 betul. Kemudian kita mengambil ruang pada ketika tu mendekati non-Muslim melalui politik. Kerana kita ni adalah masyarakat yang berbeza bangsa, berbeza kaum. Lalu kita tak boleh menyertai politik dengan bersendirian. Kerana kita tak cukup kuat. Untuk menunjukkan kesyumulan Islam, kesempurnaan Islam tu kita perlu bersama dengan parti politik yang yang bukan Islam tetapi yang tidak mempunyai mudarat yang besar. Jadi pada ketika itu kita memilih DAP sebagai rakan tahaluf dengan tujuan yang besar, yakni tujuan untuk mendakwah mereka, nak menerangkan kepada mereka sebenarnya Islam ni baik. Islam bukan paksa orang masuk Islam, bukan paksa orang berkhitan, bukan paksa orang pakai tudung, bukan. Islam ni nak menjaga. Dan apabila kita lihat dalam tempoh tersebut berlaku satu demi satu, panjanglah ceritanya, satu demi satu provokasi yang sangat tajam sehingga mereka menyatakan secara jelas tentang ketidaksetujuan mereka dengan matlamat PAS. Pada ketika itu kita melihat mereka tidak mampu untuk menerima pendirian kita dan tidak mampu menerima kesemulan Islam. Tetapi adakah kita betul-betul kerugian apabila kita berpisah daripada Pakatan Rakyat? Sebenarnya tidak, kerana PAS ada di HPP dan di HPP berjaya ditubuhkan selepas kita berpisah daripada Pakatan Rakyat. Artinya dakwah kita berjaya. Apabila mereka berterusan, saya kira seperti menyerang Islam dan mengancam kewujudan Islam di Malaysia dengan carangan, usul, bayangan mereka yang berbagai-bagai itu. Lalu sebenarnya mereka secara tidak sedar mencetuskan sendiri kebimbangan umat Islam untuk bersama mereka. Gelombang ni berterusan sehingga tahun 2018. Di bahagian kita ni Pantai Timur. Sangat terkesan dengan perkara tu sehingga gelombang tu berjaya kekal sehingga pilihan raya 2018. Tapi berbeza dengan Malaysia Barat, mungkin kerana mereka menguasai medsos di sana, orang di sana lebih terdedah dengan gerak kerja mereka. Tetapi kalau di bahagian Pantai Timur, kita lebih terdedah dengan apa yang mereka lakukan. Lalu wujud dua ekspresi yang sangat berbeza lah. Pantai Timur, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang ni gelombang kebangkitan Melayu untuk bersama dengan satu parti politik tu semakin kuat. Tapi di bahagian barat berbeza. Kemudian gelombang tu berterusan akibat daripada perbuatan mereka juga. Pada tahun 2018, apa saja mereka tak buat. Kita tak perlu nak cari secara sukar pun. Google dia pun kita tak jumpa dah. Apa saja perkara yang mereka buat menyentuh sensitiviti Islam yang menajamkan hubungan antara kaum berlaku pada tahun 2018, 19. Kemudian mereka jatuh. Bila jatuh, umat Islam bergabung, tolong menolong membentuk satu kerajaan muafakat nasional. Tapi sebahagian daripada akhirnya kerajaan tu terpaksa berpecah kerana sebahagian daripada pemimpin-pemimpin yang lebih melihat kepada menjaga kedudukan mereka daripada menjaga Melayu Islam tu akhirnya berpecah muafakat nasional. Perpecahan muafakat nasional tu memberikan signal kepada orang Melayu Islam untuk lebih kuat bersama. Lalu kita tengok keputusan pada tahun 2022 umat Islam kebanyakannya kalau di Malaysia kita hampir dapat 50-50 juga kot di Malaysia. Kalau di Pahang kita dapat 50-50. Undi popular di Pahang kita berjaya menguasai 50% pengundi dalam Pahang. Kita menguasai pengundi dalam Pahang ni kerana isu nasional yang saya kira kepala DAP kepala yang DAP, kemudian dalam tu ada PAN, kemudian dalam tu ada PKR yang sangat tajam menyerang Islam.
Lalu umat Islam perlu mencari tempat untuk mereka berpaut. Dan Perikatan Nasional merupakan satu pilihan yang tepat untuk orang Islam berpaut. Dan kalau perkara ini berterusan, insya-Allah dalam PRU yang ke-16 kita akan menguasai Pahang, insya-Allah. InsyaAllah. Insya-Allah. Betul, saya lihatlah. Sehingga hari ini, pasca PRU yang ke-15, masa nak menghadapi PRN 6 negeri, Ya, atau PRK, bermacam-macam PRK. betul. Terlihat bagaimana Lim Kit Siang, Tan Sri Lim Kit Siang, saya kena sebut sebab itu telah dianugerahkan Ya. oleh kepada beliau kan, menyebut kerajaan perpaduan perlu menyekat gelombang hijau. Itu sedangkan gelombang hijau itu tidak pun dimomok-momokkan oleh Kita bukan. Kita. Bukan. tapi sebenarnya oleh mereka. Ya. Kenapa sampai sebegitu sekali boleh mereka melihat ketakutan, saya kira ketakutan lah, sehingga boleh menimbulkan satu tindak balas sebegitu oleh mereka. Baik, kalau kita ingat sejarah gelombang hijau ni, sebenarnya yang mencetuskan perkara itu adalah Lim Kit Siang itu sendiri. Kalau tak salah saya, pada sebelum 2018, sebelum PRU 2018, mereka cuba mengaitkan PAS dengan Taliban ni. Lalu gelombang hijau ni sebenarnya adalah naratif ciptaan mereka untuk memberikan rasa takut orang Melayu terhadap PAS ni. Akhirnya gelombang hijau ni makan diri. Pada tahun 2022 dia makan diri. Gelombang hijau ni adalah satu naratif yang mereka baru nak mengaitkan PAS dengan Taliban. Tapi dia beginilah tentang politik ni. Tentang politik yang dibawa yang sentiasa menebarkan naratif ni, dia kebenaran tidak boleh ditutup dan lawan benar kesalahan tidak akan berada di atas selama-lamanya. Walaupun apa juga yang kita lakukan, di sana ada Allah yang sentiasa menjaga kebenaran. Dan saya kira ini adalah kuasa Allah tentang kebenaran ni. Kita memang melaksanakan kerja yang perlu. Apa juga kerja yang perlu kita lakukan, kita buat untuk menawan hati, menambat hati manusia seluruh negara. Memang kita melakukan perkara itu. Tapi akibat daripada serangan-serangan mereka ni, akhirnya orang menjadi terbuka dengan PAS untuk mendengar sebenarnya PAS ni buat apa. Kan? Dia adalah perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang. Perancang Allah sebaik-baik perancang. Jadi kita cuma menjaga gelombang ni supaya Melayu Islam perlu bersatu. Sebab konsep di Malaysia ni, kita tak boleh menolak semua kaum kerana semua kaum ada kat sini. Yang kita perlu lakukan adalah menyusun struktur kaum tersebut supaya kita boleh hidup dalam satu masyarakat yang harmoni. Kalau nak menyelesaikan semua isu, tak mungkin. Betul. Tak mungkin menyelesaikan semua isu, tetapi kita boleh meredakan ketegangan kaum ni dengan dan saya lihat yang boleh meredakan ketegangan kaum ni adalah politik Islam. Kerana Islam tidak melihat warna kulit sebagai perbezaan, tapi dilihat manusia ni sebagai satu makhluk yang mempunyai hak tertentu yang perlu ditunaikan oleh kerajaan yang memerintah. Itu adalah satu penyelesaian tuntas saya kira. Betul. Saya agak bersetuju dengan jawapan Ustaz. Kerana kita boleh melihat bagaimana non-Muslim di negeri Kelantan, di negeri Terengganu, di negeri Kedah. Yeah. Ini antara negeri dan juga Perlis, negeri yang dikuasai, yang ditadbir urus oleh PAS. Jikalau mereka itu dianaktirikan, saya kira lama dah Kelantan tu tumbang. Yeah. Dan jikalau juga mereka tu dianaktirikan, tak adalah 32 ataupun 40 kosong di negeri Terengganu. Begitu juga di negeri Kedah kan. Yeah. So jadi saya kira sebenarnya mungkin itu merupakan satu pembinaan persepsi naratif untuk menakut-nakutkan orang bukan Islam kepada PAS itu sendiri. Yeah. Tapi mungkin di pantai timur itu lenggok politiknya berbeza dengan pantai barat. Baik. Saya pergi dalam sikit. Kita lihat bagaimana negeri Pahang pasca PRU yang ke-15. Kita lihat dulu komposisi
yang berada dalam Dewan Negeri. Sejarahnya saya kira pasca PRU 15 merupakan satu sejarah yang tercipta. Negeri Pahang tidak dapat dibentuk dan negeri secara bersendirian. Maknanya selepas 60 tahun UMNO Barisan Nasional Pahang ni boleh membentuknya secara bersendirian, walaupun pasca PRU 14 mereka tidak mendapat two-third majority. Tapi pasca PRU 15 ni jadi hanging government, tak dapat dibentuk secara bersendirian. Kerana apa? Kalau kita lihat UMNO Barisan Nasional ada 17 kursi dalam Dewan Negeri. PAS Perikatan Nasional bersama Perikatan Nasional ada 17 kursi. Dan juga Pakatan Harapan ada 8 kursi. Maknanya kita mengambil dua gabungan politik besar yang memenangi di Negeri Pahang, UMNO Barisan Nasional, PAS Perikatan Nasional. Maknanya dua kuasa gabungan politik Melayu yang kuat. Balance 17-17. Tapi kenapa UMNO pilih DAP di Negeri Pahang? Kenapa UMNO pilih DAP? Baik. Kalau kita nak lihat situasi di Pahang, mungkin kita tak dapat nak rungkai permasalahan sebenar. Kita terpaksa, walaupun kita nak mendalam ke Pahang, kita terpaksa melihat kepada realiti politik yang berlaku dalam negara. Betul. Apabila sebenarnya di pusat pun, selepas daripada PRU yang ke-15 baru ni, gabungannya adalah di antara PKR, DAP, PAN dan juga UMNO. Kemudian PAS bersama dengan satu bermula sebelum daripada PRU 2022. Kita hampir dekat dengan PRU itu, kita buat gabungan setelah perbincangan, penelitian dan segala usaha yang kita telah buat, cuba menyatupadukan umat Islam Melayu Islam secara keseluruhan. Tapi UMNO memilih untuk bersendirian. Ada kemungkinan mereka memilih untuk bersendirian kerana kalau tengok daripada tahun 2018 apabila ada JPRK, mereka menang bergaya. Menang besar. Mereka menang besar. PRN Melaka. PRN Johor. Hampir 2/3 lah. 2/3 Melaka. Mereka melihat kepada perkembangan sokongan rakyat pada mereka pada ketika itu, menyebabkan mereka memilih untuk bersendirian. Jadi pada PRU 15 kita tengok 3 parti besar lah, 3 gabungan besar. Satu Pakatan Harapan, satu Perikatan Nasional, satu Barisan Nasional. Kemudian selepas daripada sejarahnya yang telah berlaku, selepas daripada pilihan raya, UMNO menerima satu tamparan yang hebat daripada rakyat apabila majoriti rakyat menolak UMNO. Kalau tengok beberapa negeri tidak ada kursi tu. Negeri dan mereka tak ada kursi. Jadi penolakan ni menyebabkan mereka ni terpaksa memilih selepas 2022. Kalau di pusat, di parlimen, maka mereka telah buat pilihan untuk bersama dengan Pakatan Harapan yang jelas. Bermula daripada 2018, 2019, 2020, 2021, mereka ni sangat bersifat provokatif terhadap perlembagaan Malaysia. Jadi sebenarnya kalau dilihat pilihan mereka ni sangat jelas, kalaulah mereka adalah parti politik yang nak menjaga Melayu Islam, mereka akan memilih Perikatan Nasional sebagai rakan gabungan untuk membentuk kekuasaan di pusat. Kerana politik pemerintahan ni perlu dikembalikan kepada orang Melayu Islam. Orang Melayu Islam perlu berada sebagai tonggak untuk memimpin negara ni. Tetapi pada saya lah, pilihan yang cukup mudah, yang cukup simple untuk membentuk kerajaan Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional untuk memandu negara ni, tiba-tiba tidak dipilih oleh mereka. Maka di sana ada satu kepentingan luar yang mereka perlu jaga selain daripada kepentingan menjaga Melayu Islam sebagai teras kepada negara ni. Maka dia ada kepentingan yang bersifat peribadi, yang bersifat minoriti, yang bersifat perlu kembali kepada mereka, sehingga mereka, pada saya, mereka sedang menggadaikan Melayu Islam. Termasuk di Pahang tu sendiri, kita dah ada dua parti yang menguasai sebahagian besar daripada kerusi DUN,
Dan tak ada sebab pun kita nak bersama dengan DAP setelah apa yang mereka buat daripada 2018. Kecuali kalau kita memang tak lahir lagi sebelum tu, kita tak tahu apa mereka buat. Ya, betul. Setelah mereka buat 2018, tiba-tiba kita memilih untuk bersama mereka menolak membentuk kerajaan PN dan BN. Lalu kesannya adalah apa yang kita sedang hadapi pada hari ini. DAP semakin berani membayangkan, semakin berani mencadang, mengusul, melontarkan pandangan-pandangan mereka yang menjurus kepada agenda Malaysia. Jadi pada saya, UMNO silap buat percaturan apabila memilih DAP sebagai rakan gabungan di Pahang. Meninggal dengan Perikatan Nasional, kita tak ada masalah apabila mereka meninggalkan kita, kerana kita memang bekerja untuk rakyat. Menang atau kalah, kita tetap dengan berjuang untuk menegakkan perlembagaan Malaysia yang telah ada. Kita akan menentang sesiapa sahaja yang menyentuh isu-isu yang bersalahan dengan perlembagaan Malaysia. Baik, menarik kupasan Ustaz. Saya melihat politik hari ini sudah pergi kepada politik matang dan sejahtera. Dan apa itu juga yang telah digagaskan oleh PAS melalui arwah Dr. Razani, kalau Ustaz ingat, Wawasan Induk Negara Sejahtera. Satu big picture yang sangat menarik, saya kira. Dan kita pun sedar lebih 60 tahun UMNO Barisan Nasional memerintah, baik di peringkat persekutuan maupun negeri Pahang, memang yang berhormat pembangkang ini dianaktirikan, terutamanya dari sudut peruntukan khusus kepada mereka. Isu yang sedang belega. Ini isu yang panas di negeri Pahang ni. Saya kira di negeri Pahang. Ya. Kalau kita lihat, saya juga menyelusuri sidang-sidang dewan. Dah ada 3 selepas PRU yang ke-15 dah ada 3 sidang penggal pertama. Yang mana Yang Berhormat Perikatan Nasional PAS ni memang memperjuangkan hak mereka. Sebab saya kira yang berhormat pembangkang ini, mereka juga sebahagian daripada ahli dalam kerajaan. Kenapa? Tugas mereka di Dewan Negeri, selain mengangkat isu-isu rakyat di tempat mereka, mereka adalah pembuat dasar polisi dan enactment kepada kerajaan negeri. So kewajarannya mereka adalah sebahagian daripada kerajaan negeri. Betul. Kalau mereka itu diketepikan, dia ada kuasa dalam membincang, membentuk, meluluskan rang undang-undang ataupun enactment kerajaan negeri, maknanya memang wajarlah dia orang tu tak dapat berungkai. Betul. Tapi ini sebahagian dalam proses membentuk enactment. So jadi kita lihat hari ini UMNO Barisan Nasional di negeri Pahang masih lagi mengamalkan politik kuno, jumut, balas dendam. Kalau kita lihat negeri-negeri yang diperintah oleh PAS, saya kira semua sudah dapat memberikan peruntukan ke YB pembangkang. Komen Ustaz. Baik. Yang pertama dia beginilah. Kalau kita tengok seminggu ni memang isu ni hangat diperkatakan dan secara konsisten sebenarnya. Kalau tengok penyelaras DUN, penyelaras DUN juga dia menjawab tentang soalan ni. Kalau tak silap penyelaras DUN Padang Tengku. Penyelaras DUN Padang Tengku, penyelaras DUN Berserah pun dah ada keluar. Kenyataan yang hampir sama. Ya, lepas tu pemangku ketua UMNO bahagian Bentong pun cakap benda yang sama. Dan kalau kita tengok, mereka bawa naratif yang sama. Yang ni, kalau pembangkang dah menang, makan cari duit sendirilah untuk bantu rakyat. Mereka ni, saya kira kena pergi kelas untuk memahami makna demokrasi dengan lebih baik lah. Dia begini, untuk pengetahuan dan untuk perkongsian lah, mungkin saya pun salah. Tapi sistem demokrasi, kita hanya berpolitik kepartian 4-5 tahun sekali ya. Ketika kita memilih wakil rakyat, kita nak hantar, rakyat akan memilih wakil ni daripada PAS ke daripada UMNO. Ringkasnya begitulah. Ya, betul. Daripada PAS, daripada UMNO. Dan apabila mereka ni, sesiapa juga yang telah terpilih, mereka akan duduk sebagai satu gabungan untuk sama-sama mengurus tadbir negeri. Ketika tu tidak ada politik kepartian,
tiap-tiap mereka yang dipilih mewakili rakyat setempat. Jadi UMNO dengan politik kuno, ketika mereka memerintah pun mereka masih mengamalkan politik kepartian. Di sini masalah besarnya, bukan masalahnya masalah lain. Kemudian apabila kita diminta untuk mencari dana sendiri untuk membantu rakyat, itu juga adalah satu perkara yang silap, kerana yang telah dilantik daripada rakyat tempatan, kalau dijengka-jengkalah, kalau di Kuantan-Kuantanlah, mereka ni sebagai wakil rakyat tempatan untuk mengurus tadbir pemerintahan negeri, termasuk kekayaan negeri untuk diagihkan secara adil kepada rakyat. Mereka juga yang menguruskan perkara tu. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba rakyat bayar cukai, rakyat membantu pendapatan negeri yang diheboh-hebohkan, kerajaan Pahang berjaya meningkatkan pendapatan kepada 1 bilion. 1 bilion lebih. 1.1 dah silap. Ini sentiasa diheboh-hebohkan. Tahu tak kenapa? Kerana di Pahang cukai tanah dinaikkan lebih 1%. Betul. Sebenarnya pendapatan tu adalah daripada percukaian. Cukai yang dinaikkan, yang bebannya berpindah kepada rakyat. Rakyat yang membayar. Rakyat Kuala Kerau membayar, Temeloh membayar, Jerantuk membayar. Ini tempat-tempat pemenang ni. Tempat-tempat pemenang. Mereka membayar, lalu yang terkumpul itu adalah duit daripada cukai mereka. Mereka berhak untuk cukai-cukai tersebut berhak untuk dibelanjakan ke atas mereka semula melalui calon yang mereka pilih. Mereka yang pilih calon ni. Tiba-tiba kerajaan negeri lantik penyalur rasdun daripada kerajaan negeri yang tidak dipilih oleh rakyat untuk menyalurkan sumbangan-sumbangan tersebut, lalu perkara ini disebut sebagai adil. Di mana keadilannya? Politik kepartian bukan digunakan 5 tahun sekali, tapi sepanjang masa. Ini politik kuno. Politik ni telah pun berada di Malaysia ni bermula daripada mereka. Mereka. Tapi kita kena lihat, dunia, bukan saja Malaysia, bukan saja Pahang, dunia sedang berubah. Maklumat di hujung jari. Cara pemikiran manusia telah pun berubah. Manusia cepat mendapat berita-berita, dan pada ketika ni, kalau satu silap yang kita buat, maka rakyat akan cepat dapat tahu. Jadi oleh kerana itu, politik-politik kuno, ketika pemikiran kita masih tidak terdedah dengan teknologi pada ketika itu, mungkin sesuai, mungkin boleh mengekalkan kuasa. Tapi oleh kerana pemikiran rakyat telah berubah, cara hidup telah berubah, maka politik pun perlu berubah. Politik perlu berubah kepada yang sedang digagaskan, yang telah digagaskan oleh PAS, politik matang dan sejahtera. Sebab tu kalau kita tengok di Perak contohnya, di Perak kita memerintah dan kita ada rakan daripada parti lain yang menyertai pemerintahan kerana mereka dipilih oleh rakyat tempatan. Dan apabila peruntukan diagihkan, maka peruntukan diagihkan secara sama rata. Kalau kita lihat, mungkin dulu perkara ni berlaku pembahagian tidak sama rata, tapi di Perak ini membuktikan bahawasanya politik matang dan sejahtera, sama ada daripada adun yang menang ataupun adun pembangkang, mendapat kesamarataan daripada sudut peruntukan. Jadi ini menunjukkan politik matang dan sejahtera. Kalau kita nak bangkitkan yang dulu sesuai dengan dulu mungkin. Tapi sekarang kita perlukan politik baru. Dunia dalam keadaan sukar. Maka tugas kita sebagai kerajaan yang membantu rakyat, kita perlukan perubahan. Pahang perlukan amalan politik baru yang berbeza dengan politik yang telah berlaku sebelum ni. Pahang ni negeri yang tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Dan kerana ia adalah satu negeri yang tak pernah kalah, maka mereka mempunyai mungkin asas-asas kekuatan yang tidak ada di negeri lain. Asas-asas kekuatan tu tidak boleh menjadikan mereka ni ego dan mengekalkan cara politik lama. Semua perkara perlu berubah. Kalau kita tengok, kedai handset pun berubah. Dulu kita ada Nokia. Betul, Nokia. Apabila Nokia tidak melakukan perubahan, maka mereka ketinggalan, akhirnya terpaksa tutup kedai. Betul. Manusia berubah, maka cara manusia berniaga berubah, cara mereka berhubung berubah, cara mereka perlu diuruskan juga perlu berubah, dan perubahan itu ditawarkan oleh PAS dengan politik matang dan sejahtera. Betul. Saya
Selain tu, kalau kita lihat negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS, Kelantan, Kedah, Perlis, Ya. semuanya beri peruntukan kepada pembangkang. Terengganu je tak bagi. Saya tak boleh cakap Terengganu. Sebabnya Terengganu ni nak bagi. Saya ada tanya sahabat-sahabat kat sana kan. YB daripada pemuda lah. Kita tanya. Kita nak bagi. Tapi tak boleh nak bagi. Maknanya sampai tahap tu tak boleh nak bagi. Dan saya lihat yang mula-mula bagi peruntukan adalah negeri Perlis. Ya, negeri Perlis. Sebab waktu tu dia orang pilihan raya sekali. Ya. Dan YB daripada PH, satu-satunya YB yang ada dalam negeri Perlis, mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Yang saya kira negeri Perlis ni juga merupakan kali pertama. Ya, kita menang. Menang di Perlis, sanggup bagi peruntukan yang besar, peruntukan kepada Yang Berhormat daripada Pakatan Harapan. Ya. Kemudian di Kedah, kita lihat ucapan daripada Yang Berhormat MB Sanusi. Maknanya beliau tahu, beliau ni juga dulu sebagai setpol kepada Menteri Besar, melihat jerit perih kalau tak ada peruntukan kepada Yang Berhormat Bangkang. Betul. So apabila beliau mengambil alih tampuk pemerintahan, diperuntukkan juga walaupun sedikit kepada Yang Berhormat Bangkang pada ketika itu. Dah menang ni terus dimasukkan dalam belanjawan. Begitu juga Kelantan. Saya kira terbaru dalam sidang DUN dalam belanjawan negeri Kelantan dah disebut Yang Berhormat Pembangkang juga menerima 250,000 setahun. Kepada inilah untuk peruntukan wakil rakyat seorang. Walhal mereka juga menerima peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Ya. Maknanya jikalau dicampurkan, mereka lebih lagi daripada kerajaan negeri. Peruntukan daripada YB kerajaan negeri. Bagaimana di Pahang ni kita lihat? Dia ialah tadi sebut jumlah 250,000 setahun. Antara perkara yang menjadi hujah kerajaan negeri dan juga kumpulan mereka adalah mereka bukan tak bagi, mereka bagi 35,000. 35,000 untuk Ramadan, 30,000 untuk projek kecil ketika PRK Pelangai. saya bertanya dengan YB Sungai Lembing baru ni, 30,000 tu kena selesaikan dalam tempoh, dia kata dalam tempoh seminggu ke 2 minggu kena selesai, kena angkat. Projek mana? Ini bukan kerja dia ni. 30,000 nak kena cari projek untuk manfaat rakyat dalam masa seminggu ke 2 minggu, bukan kerja. Kemudian mereka cuba melontarkan tentang betapa kerajaan Pahang itu adil kerana telah memberikan peruntukan sebanyak 500,000 lebih kerana didarabkan kepada semua YB pemangkan di Pahang, maka jumlahnya 500,000. Kita sebagai orang yang tidak menguruskan satu kawasan, kita anggap banyak sebenarnya 35,000 ni. Tetapi cuba kita kira mathematically. Dalam tempoh 12 bulan, 35,000 bahagi 12, satu YB menjaga lebih kurang 10,000 rakyat. Jadi 35,000 bahagi 12, lebih kurang 12, 24, 36, lebih kurang 2,800 bulan. Apa yang dia boleh buat kalau diberi dalam bentuk cash? Apa yang seorang YB di satu tempat boleh buat dengan 2,800? Anak nak masuk universiti, kadang-kadang mereka memerlukan kepada kewangan untuk kehidupan harian hari ini sangat sukar. Kadang yang datang tu minta tolong untuk bantu mereka beli beras. Semua perbelanjaan tersebut. Kalau di tempat saya walaupun YB saya pun termasuk YB tak dapat peruntukan, jumlah mingguan telah pun mencecah ribuan. Maksudnya kalau 4 minggu sebulan telah mencecah dekat 10,000 perbelanjaan yang perlu dicari oleh beliau dan ahli PAS membantu beliau. Kerana inilah jumlah yang kononnya menunjukkan kerajaan negeri Pahang telah adil memberikan peruntukan. Dibandingkan dengan kerajaan tadi, 250,000 setahun. Kalau dibahagikan dengan 12, lebih kurang 20,000. 20,000 ni untuk membantu rakyat dengan masalah-masalah kecil-kecil, saya kira dah cukup. Mungkinlah dengan masalah-masalah besar tak cukup, diberikan peruntukan yang bersifat projek-projek kecil. Ini projek-projek kecil tadi.
Kalau diberikan 35,000, satu untuk Ramadan, satu untuk projek-projek kecil yang diumum dalam PRK Pelangai, maka di sana ada unsur politik wang. Satu, kemudian memang pemberiannya tidak mencukupi. Jadi di mana letak keadilannya? Kecuali mereka memahami yang mereka sedang melakukan pengkhianatan, tapi mereka nak menutup dengan merangkumkan jumlah yang banyak, nampak 500,000. Nampak macam banyak? Nampak macam banyak. Jadi inilah apabila menguasai media ni bahaya. Bila kita menguasai media ni, kita boleh mencorakkan pemikiran rakyat dengan melontarkan persepsi dan menenggelamkan isu sebenar. Jadi kita PAS tak berhenti dalam menyatakan kebenaran dan menuntut hak sebagai sebahagian daripada komponen kerajaan memerintah pada hari ini. Baik. Saya kira YB PAS ni, ialah kita dah melihat tadi daripada 99 dah ada YB. Lepas tu tak ada, lepas tu tak ada. Memang daripada dulu tak dapat peruntukan. Kita tak nafikan benda tu. Yeah. Dan terus bekerja untuk rakyat. Adakah Ustaz rasa lah kan, Menteri Besar ni tak nak bagi, takut kalau bagi lagi terbaik YB PAS ni, YB Perkhidmatan Nasional ni serve kepada rakyat ke macam mana Ustaz? Dia sebab itulah kelebihannya ada pada PAS. Politik ni kita lihat sebagai ibadat. Kita tidak melihat politik ni sebagai batu loncatan untuk kita mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Kita diajar dan kita berpegang teguh dengan kuasa ni akan menjadi beban di hari akhirat kelak. Lalu kita berpolitik dalam keadaan kita takut. Kita takut kepada dosa, kita mengharapkan kepada pahala, kita mengharap Allah Ta'ala terima kerja amal kita. Maka tiap-tiap kerja yang kita buat, kita akan lakukan sebaik-baik. Dan sebenarnya apa yang PAS buat sepatutnya diikuti kerana apa yang PAS buat itu adalah benar-benar mengembalikan manfaat dan juga kelebihan-kelebihan negeri tersebut kepada rakyat. PAS tidak perlu dimusuhi kerana apa yang kita sedang bawa adalah kita sedang bawa keadilan secara keseluruhan seperti yang telah digariskan oleh Al-Quran. Maka kalaulah musuh PAS melihat PAS sebagai satu ancaman, persoalannya ancaman kepada apa? Nak mengancam siapa? Nak mengancam siapa? Ancaman kepada survival politik sendiri kot. Kita sebenarnya tak boleh nak fikir benda lain dah. Memang ia adalah mereka khawatir tentang ancaman kepada politik mereka. Asal pada takut mengancam survival politik mereka, asas kepada tu pun dah silap. Kerana dalam Islam, politik mengajar bukan untuk jaga survival kita. Politik mengajar kita untuk serve kepada rakyat. Sebab tu kalau YB ni dalam PAS kita sebut bukan yang berhormat tetapi yang berkhidmat. Siang malam kita berkhidmat untuk rakyat. Betul. Baik. Saya kira panjang lebar ni lebih pada sejam. Lebih pada sejam. Mungkin Ustaz boleh membuat kesimpulan dan pengharapan. Dan sedikit saya selitkan satu soalan panas kepada Ustaz. Melihat perkembangan yang berlaku, trend terkini, insya-Allah adakah Ustaz yakin PRU 16 PAS Perikatan Nasional Negeri Pahang boleh dan juga berjaya menguasai kerajaan Negeri Pahang? Dan jika berjaya, adakah kita akan mengamalkan politik yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional, terutamanya Yang Berhormat Menteri Besar? Respon, kesimpulan, wrap up terus Ustaz, insyaAllah. Baik, saya tengok daripada PRU yang ke-13 sampai PRU yang ke-12. PRU ke-13 lah yang lebih jelas. Bila kita tengok gelombang Melayu Islam pada ketika tu, saya sebenarnya kurang keyakinan gelombang ni boleh bertahan sampai PRU ke-14. Tetapi bila sampai PRU ke-14, gelombang tu bertahan. Kemudian apabila sampai ke PRU 15, gelombang tu masih bertahan, bukan saja bertahan, bahkan berkembang. Saya tengok kita tak belajar daripada sejarah. Mungkin nasihat saya kepada sahabat-sahabat politik, rakan-rakan politik di luar sana, kebangkitan Melayu Islam ni adalah berdasarkan kepada respon mereka kepada situasi politik yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh PKR, apa yang dilakukan oleh DAP, menyentuh perkara-perkara sensitiviti dalam perlembagaan, raja-raja Melayu, hak istimewa orang Islam, hak istimewa orang Melayu,
Sebenarnya inilah pencetus utama. Ini pencetus utama. Dan kalaulah perkara ni berkekalan, perkara ini tahun 2023 dah setahun, 2024, 25, 26, 27 insyaAllah. Paling lambat tahun 2027 kita akan menghadapi PRU yang ke-16. Kalaulah UMNO masih lagi tak mengempu pengajaran dan tidak kembali kepada landasan untuk menegakkan, untuk memperjuangkan bangsa Melayu Islam, maka pada PRU yang ke-16 bukan sahaja Pahang akan jatuh, maka akan turut jatuh juga beberapa kerajaan lain, beberapa kerajaan negeri yang lain. Antaranya Perak mungkin. Saya selit juga sikit. Saya ada melihat satu VTT daripada saudara Hisham Jalil. Selepas beliau dipecat daripada Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Beliau ada menyebut yang beliau membuat sedikit kajian pada PRN Selangor. Dan beliau merasakan Selangor Perikatan Nasional akan menguasai maksimum 20. Tapi di bawah hasilnya 22. Dapatan tu dibentangkan kepada Majlis Kerja Tertinggi. Tetapi seperti dibakul sampah kan. Dan dia cakap, jika perkara ini terus berlaku, percayalah cakap saya, UMNO Barisan Nasional akan kehilangan Negeri Pahang pada PRU 16. Itu saya petik daripada ucapan Hisham Jalil. Mungkin Ustaz boleh respon lah dalam wrap-up tu. Okey. Yang dia cakap ni sebenarnya, yang disebut oleh saudara Hisham Jalil ni bukan sesuatu yang rahsia. Kerana benda ni sedang berlaku. Dan kalau UMNO kekal dengan pendirian mereka bersama DAP, tidak mengambil langkah untuk keluar dan juga kembali kepada dasar perjuangan mereka, maka Pahang akan jatuh pada PRU yang ke-16 insyaAllah. Pahang akan jatuh pada PRU yang ke-16. Tak lama dah, 4 tahun je lagi Pahang akan jatuh kepada Kerajaan Perikatan Nasional. 3 kali ulang ni. 3 kali ulang nak sebut. Dan saya yakin sebenarnya dalam keadaan Pahang mempunyai potensi yang ditingkatkan pendapatannya, ditingkatkan kaedah pentadbirannya, ditingkatkan kemampuannya. Pahang ada banyak sumber, Pahang ada tempat peranginan yang banyak, Pahang ada tanah yang luas, Pahang mempunyai sumber yang cukup untuk memacu ekonomi dengan lebih baik. Dan kita melihat kemampuan tu berada di merata-rata tempat dalam Pahang ni. Cuma kerana dia tidak diuruskan dengan baik. Dan saya kira perkara ni berlaku kerana UMNO masih dalam politik lama. Saya ambil contoh untuk akhir ni. Kalau tengok dalam tempoh mungkin dah hampir 10 tahun. Bila Pahang buat sidang DUT, maka 4 kali setahun, 3 kali setahun, sekali sidang DUT, setengah hari pun ada, 2 hari pun ada, 3 hari pun ada, nak bincang masalah Pahang, tiba-tiba 3 hari. Ada beberapa conclusion, kesimpulan awal yang kita boleh buat. Kenapa buat 3 hari? Ada kemungkinan pentadbiran ini telah perfect. Dan kita tahu tak perfect. Dan ada juga kemungkinan kerana mereka tidak mampu mentadbir dengan baik dan mereka tidak mempunyai kaedah untuk mentadbir dengan baik, lalu mereka memendekkan sidang DUN supaya kita tak sempat untuk bertanya soalan-soalan untuk membantu kerajaan negeri. Dan kerana mereka tak nak berubah corak pemerintahan mereka selesa dengan begitu, maka berlakulah sidang DUN yang hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Dan benda ni akan menjadi peluru kepada mereka. InsyaAllah selepas PRU yang ke-16, jika PN, saya yakin insyaAllah dengan kuasa Allah, PN boleh memerintah, PN boleh membawa Pahang jauh lebih baik. Seperti mana Kedah dengan KSP-nya, seperti mana Terengganu berjaya membayar hutang kerajaan pusat secara keseluruhan, seperti mana Kelantan yang telah pun berdiri tegak lebih pada 30 tahun yang tidak terpalit dengan isu-isu rasuah. Sebenarnya kepimpinan PAS dalam Pahang juga mampu mencapai perkara yang sama. Kita cuma menunggu ruang dan peluang untuk mula mentadbir negeri Pahang. Selepas daripada itu, pencapaian-pencapaian insya-Allah akan berlaku. Insya-Allah. Dan saya tambah sikit, kepimpinan PAS di negeri Pahang ini bukannya tertumpu pada asatizah. Betul. Tapi golongan-golongan teknokrat juga berada yang sedang diposisikan di setiap sudut kepimpinan dalam negeri Pahang, PAS negeri Pahang ni untuk membantu parti, dan insya-Allah diizinkan oleh Allah PRU 16 PAS Perikatan Nasional menguasai negeri Pahang. Mereka-mereka ini
yang akan bersama-sama Betul. memajukan kerajaan negeri Pahang. InsyaAllah. Ustaz setuju dengan saya? Setuju. InsyaAllah. Setuju. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi hadir jauh mari daripada Jengka ke studio kita Muhbarak, dan kita dapat melihat kupasan-kupasan ulasan-ulasan yang saya kira sangat bernas yang diutarakan oleh Ustaz, dan saya kira insya-Allah ini menjadi satu indikator baru untuk kita untuk kita menerangkan kepada rakyat khususnya di negeri Pahang sebenarnya apa yang PAS buat, dan kita tidak mengamalkan politik dendam ini, dan kita akan terus move forward dengan politik matang dan sejahtera. Itu yang digagaskan oleh Tok Guru selaku Presiden Parti. Dan terima kasih lagi kepada Ustaz. InsyaAllah kita akan terus menjadikan platform Muhbarak ni sebagai satu platform penerangan tentang isu-isu semasa khususnya di negeri Pahang, dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi sama-sama dengan Muhbarak. Mungkin lepas ni kalau kita jemput boleh sudi lagi hadir. Boleh. Dan kita doakan negeri Pahang ini khususnya akan terus mendapat kemakmuran. Amin. Dan terus Islam akan terus berkembang subur di negeri Pahang ini, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang dengan isu-isu dan kupasan-kupasan yang lebih menarik tentang isu-isu semasa khususnya di negeri Pahang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya-Allah.